Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sang Abdul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan rasa gembira dengan langkah dan inisiatif Universiti Teknologi Brunei UTB dalam mendukung hasrat negara ke arah Smart Nation. Melalui usaha-usaha tersebut, Baginda berharap UTB akan dapat mempertingkatkan lagi penyelidikannya dengan menumpukan bidang-bidang pengkhususan yang akan menyumbang kepada penghasilan penerbitan, paten dan juga pengkomersialan untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Convocation kali ke-9 UTB di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan harapan semoga kejayaan para graduan menamatkan pengajian akan jadi pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Beta amat gembira dengan kejayaan UTB meraih kecemerlangan dalam penerapan bintang 5+ oleh QS Star Rating. Pencapaian ini adalah bukti ketangkasan UTB melonjakkan UTB kepada piawaian global. Perkara lain yang juga menggembirakan ialah kejayaan UTB dalam meraih kedudukan ke-344 di QS World University Rankings, ke-126 di QS Asia University Ranking dan tempat ke-40 di Asia bagi universiti di bawah umur 50 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan syabas di atas beberapa kejayaan yang diraih UTB. Beta juga mengambil maklum bahawa sejak 2018 UTB telah naik 98 anak tangga dan meningkat 3 kali serta tidak menunjukkan prestasi negatif. Kejayaan ini telah meletakkan UTB di hadapan beberapa buah universiti berprestij. Manakala laporan QS Subject Ranking juga telah mendedahkan pada julung kalinya bahawa program kejuruteraan petroleum UTB telah mencapai tangga 150 teratas dan program kejuruteraan awam dan struktur meraih 5 bintang. Beta ucapkan syabas di atas kejayaan ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengimbas kembali titah baginda pada tahun 2019 agar UTB mengemaskini program-program yang ditawarkan supaya relevan dengan keperluan semasa. Dalam hubungan ini, beta dimaklumkan bahawa UTB kini telah menawarkan beberapa program baru yang telah dikaji mengikut keperluan dan trend semasa. Program-program tersebut antara lain adalah dihasratkan untuk mendukung keperluan dan perkembangan negara. Dalam titah, baginda mengambil maklum bahawa Majlis Convocation pada kali ini menyaksikan penganugerahan sulung bagi ijazah Sarjana Muda Sains dalam Arkitektur, Data Analytics, Matematik Gunaan dan Ekonomi serta Sains Makanan dan Teknologi. Manakala program-program ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi kecuali kejuruteraan telah dipendekkan kepada 3 tahun. Sehubungan itu,
Beta menasihatkan supaya kesempatan ini dapat digunakan untuk menyemak sumber keperluan tenaga pekerja secara menyeluruh menurut keperluan kepakaran. Beta juga menyambut baik mengenai kerjasama berterusan UTB dengan pihak industri, termasuk kerjasama UTB dengan Brunei Shell Petroleum dan Shell Deepwater Borneo untuk menubuhkan Artificial Intelligence Lab di UTB yang merupakan gift to the nation, manakala kerjasama dengan Makmal Academy ICT Huawei adalah melalui pensijilan nilai tambah kepada pasaran pekerjaan global dalam bidang ICT. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengambil maklum mengenai usaha UTB dan AITI yang akan menubuhkan makmal 5G bagi 5G Use Cases Showcases dalam kampus. Program artikulasi di antara UTB dan Micronet International College dalam ijazah sains pengkomputeran titah baginda akan melahirkan lebih ramai graduan dalam bidang multimedia dan network security. Beta gembira dengan langkah dan inisiatif UTB dalam mendukung hasrat negara ke arah Smart Nation yang dipacu oleh lanskap teknologi digital dalam kerajaan, ekonomi dan masyarakat. Melalui usaha-usaha ini, beta berharap UTB akan dapat mempertingkatkan lagi penyelidikannya dengan menumpukan bidang-bidang pengkhususan seperti sains dan teknologi makanan, nanoteknologi, teknologi industri hiliran, sains bahan dan artificial intelligence. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UTB titah baginda akan dapat menyumbang kepada penghasilan penerbitan, paten dan juga pengkomersialan yang akan dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Pada mengakhiri titah, baginda menzahirkan harapan agar para graduan lebih bersedia menghadapi cabaran. Akhirnya, beta sekali lagi mengucapkan tahniah kepada para graduan yang diraikan. Beta berharap agar semua graduan dapat memberi sumbangan yang positif kepada ekonomi negara sebagai tenaga kerja yang memiliki growth mindset dan lebih bersedia dalam menghadapi cabaran dan merebut peluang daripada perkembangan teknologi dan perubahan global yang pesat. 423 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei UTB tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB berkenan berangkat menyempurnakan penggunaan ijazah kepada para graduan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UTB, dan Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB.
Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota, Penyiaran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UTB. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran diperdengarkan oleh Awangku Yura Alif bin Pengiran Yusof, graduan program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan, Kepujian dalam Kejuruteraan Mekanikal. Intisari ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Khalid Syafiq bin Muhammad Don, graduan program Ijazah Sarjana dalam Pengurusan dan Teknologi. Orang beriman akan menggabungkan elemen fikir dan zikir dalam menerokai penciptaan tersebut. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan pencapaian terkini UTB. Akreditasi dari badan-badan profesional dan antarabangsa kepada program-program yang sedang berjalan ketika ini adalah menjadi daya tarikan kepada pelajar dan majikan. Sehubungan dengan itu, hamba ke bawah Duli Tuan Patik sukacita memaklumkan bahawa program Ijazah Sarjana Computing and Information System kerja kursus telah pun mendapat akreditasi separa Chartered Engineer Professional atau CITP dan Chartered Engineer atau CEng dari British Computer Society, sebuah institut bertauliah dan badan profesional antarabangsa bagi pengamal teknologi maklumat dan sains komputer. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan penggunaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil. Daripada 423 graduan, 6 orang menerima ijazah Doktor Falsafah. Tahun ini juga menyaksikan UTB buat pertama kali mengeluarkan graduan ijazah Doktor Falsafah dalam jurusan pengurusan, rangkai keselamatan komputer, komputer dan sistem maklumat, kejuruteraan kimia dan kejuruteraan petroleum. 78 graduan daripada ijazah sarjana dan 339 penerima ijazah sarjana muda dalam program masing-masing. Merit Awang Muhammad Adib Hidayatullah bin Haji Ahmad, Dayang Nur Hidayah binti Pengiran Haji Muhammad Hashlin. Ya Arhamar Rahimin. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Setakat ini, UTB telah melahirkan lebih 5,000 graduan diploma tertinggi kebangsaan, lebih 2,000 graduan ijazah sarjana muda, lebih 300 graduan ijazah sarjana dan 8 graduan ijazah doktor falsafah. Kegembiraan jelas terpancar di raut wajah ibu bapa para graduan selepas anak-anak mereka berjaya menamatkan pengajian di sebalik cabaran penularan COVID-19. Majlis Convocation UTB tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan semasa negara berada di fasa awal endemik. Pemeriksaan suhu badan dan mengimbas kod QR Bru Health sudah menjadi norma baharu untuk memasuki premis atau bangunan. Ujian saringan pantas antigen ART juga perlu dijalankan terlebih dahulu. Setelah keputusan ART negatif, para petugas memberikan pelekat bagi menandakan para graduan dan ibu bapa serta penjaga sudah menjalankan ujian tersebut. Kemarin merupakan detik bersejarah bagi para graduan Universiti Teknologi Brunei UTB dan ibu bapa mereka dengan berlangsungnya Majlis Convocation kali ke-9 UTB. Kami kongsikan detik-detik manis kejayaan para graduan itu melalui sorotan majlis tersebut. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 30 Januari 2022. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 14 hari lagi dari 15 hingga 28 Februari 2022. Kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara
dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travel@jpm.gov.bn. 1,125 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 21,579 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan jumlah kes baharu itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sementara itu, sebanyak 3 kes yang telah disahkan COVID-19 sekarang berada di dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Ketiga-tiga kes ini adalah orang dewasa yang berumur lebih dari 60 tahun dan mempunyai beberapa masalah kesihatan. 281 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 16,891 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 4,586 kes. Mengenai program vaksinasi, 45.1% daripada penduduk negara telah menerima 3 dos vaksin. Semakin banyak produk pelancongan baharu dan yang diungkayahkan oleh Ahli Majlis Perundingan Kampung MPK diperkenalkan di daerah Tutong yang berpotensi dan terbukti menjadi tarikan pengunjung dalam dan luar negara. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, semasa Majlis Pelancaran Pakej Produk Pelancongan Daerah Tutong. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menjelaskan kementeriannya juga sentiasa menitik beratkan tahap kualiti perkhidmatan, keselamatan kemudahan serta kebersihan tempat tarikan yang ditawarkan kepada para pelancong. Majlis diselajurkan dengan penyampaian ASEAN Clean Tourist City Award. Kepimpinan dan urus takbir yang cemerlang menjurus kepada peranan Jabatan Perdana Menteri selaku jentera utama kerajaan dengan berpaksikan amalan, sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah serta menanai tinggi falsafah Melayu Islam Beraja, perlembagaan dan undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata ia ke arah memelihara dan menjaga kemaslahatan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Berucap pada sesi muzakarah Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukhti bin Haji Muhammad Daud menekankan dengan misi menerajui pembentukan, penyelarasan dan pelaksanaan dasar dan keutamaan kerajaan, Jabatan Perdana Menteri mendukung hasrat bagi merealisasikan gagasan sebuah negara zikir dan benar-benar memenuhi ciri-ciri Baldatun Taibatun Warabbun Ghafur. Mengetuai rombongan Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, Berita Pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.